InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama bertemu dalam satu program kita, satu majlis untuk kita sama-sama melihat beberapa perkara yang penting di dalam kehidupan kita, insya-Allah, yang itu dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada kebangkitan di akhir zaman. Insya-Allah apa yang kita fokus, apa yang kita sama-sama bincangkan bukan hanya sekadar pakatan jahat, kita kata pakatan jahat kepada Islam, pakatan iblis, ataupun kita bincang berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman, atau kita bincang sekadar ayat-ayat Quran ataupun kronologi pakatan jahat tersebut. Jadi bukan hanya sekadar kita ingin mengetahui dan memahami apa yang akan berlaku, tetapi yang penting sekali ialah solusinya, penyelesaiannya. Jadi apa yang kita fokus di dalam perbincangan kita, insya-Allah pada peringkat yang dulu, mukadimah dulu, kita banyak menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pakatan jahat. Pakatan jahat. Jadi bukan kita sekadar nak cerita pasal pakatan jahat aja, bukan sekadar kita nak bercerita tentang perkara-perkara yang dibuat oleh orang-orang yang memusuhi Islam, tetapi kita ingin sama-sama berbincang berkenaan dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan penyelesaian. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan berbincang sekitar siasah ataupun politik kebangkitan umat akhir zaman. Jadi kita nak bincang. Jadi semalam kita telah pun memulakan perbincangan kita dengan kita menceritakan sedikit tentang Islam, dan insya-Allah ini kita akan sambung lagi apa yang kita telah bincangkan. Sebelum kita memulakan, mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mentajdidkan iman kita, mentajdidkan apa yang digambarkan sebagai akidah kita, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Mula-mula kita syukur sekali lagi kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hamba Allah, marilah sama-sama kita meletakkan harapan kita, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dalam kehidupan kita ini, walaupun ada macam-macam ujian-ujian yang kita hadapi, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kepayahan, tetapi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Allah bahawa kita akan menang. Insya-Allah kita akan menang. Maknanya Islam akan menang, janji Allah. Dan kemenangan itu akan lahir dengan pemimpin-pemimpin yang rabbani, bermula dengan pemimpin yang boleh menjadi contoh, pemimpin rabbani yang membawa obor harapan. Jadi insya-Allah kita melihat apa yang berlaku di hadapan kita di seluruh dunia pada hari ini. Kita melihat bagaimana keadaan umat Islam telah mula yang bersama dengan
dengan Islam dan kebangkitan Islam ni sudah mula melihat tanda-tanda cerah kebaikan dan sebagainya, yang baik-baik tadi. Yang lain-lain tu kita lihat makin keliru ya. Jadi kita nak gembiralah insya-Allah. Ni ada punya alam pula ni. Tak apa, berhenti dah. Ingat ada kebakaran ke apa. InsyaAllah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, pertama-tama pada malam ini saya ingin mengajak diri kita untuk sama-sama melihat pada satu perkara, iaitu bahawa kita sudah semakin hampir kepada kemenangan. Salam. Kita sudah semakin hampir kepada kemenangan, dan inilah harapan dan keyakinan kita. Kita membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gambarkan dalam surah Al-Isra ayat 81. Saya baca makna sajalah. Dan katakanlah, telah datang kebenaran, iaitu Al-Islam, dan akan hilanglah, lenyaplah perkara yang kufur, yang salah, yang syirik. Sesungguhnya yang salah itu, yang kufur itu akan, yang batil itu akan tetap lenyap. Akan tetap lenyap. Jadi sebenarnya yang kita tengok apa yang ada di atas muka bumi ni, yang kita nampak Amerika, kita nampak Zionis Israel, yang kita nampak China, yang kita nampak orang kufur yang nak menyerang kita, kita nampak orang munafik yang nak menyerang kita, kita nampak orang politik nak menyerang kita, kita nampak orang WHO nak menyerang kita, WEF nak menyerang kita, World Economic Forum nak kacau kita. Semua yang ada di hadapan kita, semua kita kata musuh-musuh yang mahu menghancurkan umat Islam itu, bila sampai je waktunya, bila kebenaran Allah itu ditonjolkan, dikedepankan, berada di hadapan, maka semua akan kalah. Yang lain, yang batil pasti hancur. Pasti hancur. Ini harapan kita. Ini janji Allah. Ya, sebab tu bila kita baca Quran, kita nak kena rasa janji Allah Subhanahu. Surah Al-Isra ayat 81. Allah gambar bila naik aja kebenaran, habis hancur semua. Sekarang ni di mana kebenaran tu? Di mana kebenaran? Kebenaran tu sedang dalam proses nak bangkit. Dalam proses nak bangkit sekarang ni, kita dalam proses nak bangkit. Sebab tu attacknya makin lama makin hebat dia punya serangannya. Tapi alhamdulillah, hebat macam mana pun mereka menyerang, mereka merancang, mereka tak akan boleh kalahkan Al-Islam. Ini nak kena rasa macam itu. Jadi kita tengok macam-macam fitnah hari ini timbul, macam-macam perkara yang berlaku, tetapi kita yakin dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tajuk pemimpin Rabbani yang akan membawa kepada kemenangan dan harapan, kita akan bincang pada masa-masa yang akan datang. Kita akan bincang tajuk ni. Seronok sebab apa? Bila kita cerita pasal pemimpin Rabbani ni, pemimpin tu dah ada dan berkumpul, dan telah ada, akan bersatu ni. Satu dunia akan bersatu, pemimpin-pemimpin yang membawa tarbiyah, dakwah dan perjuangan jihad fi sabilillah, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan mulakan dengan satu perkara yang telah kita bincang semalam, iaitu berkenaan dengan apa yang kita gambarkan sebagai siasah ataupun politik Islam yang kita telah bincangkan semalam, bagaimana kita digambarkan musuh telah membuat macam-macam perancangan. Jadi sebelum kita bincang berkenaan PRU15 yang telah pun diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, telah diumumkan pun bila nak mengundi dan sebagainya. Sebelum kita bincang berkenaan suasana yang ada di sini, bagaimana musuh, siapa musuh. Sebab kalau kita tengok ada 4 blok yang besar. Satu bloknya namanya Barisan Nasional. Dalamnya adalah UMNO, MIC, MCA dan sebagainya. Kemudian blok yang kedua disebut Perikatan Nasional, PN, yang di dalamnya ada Bersatu, ada Parti Islam dan sebagainya. Yang ketiga ada blok Pakatan Harapan, PH, yang dalamnya itu ada DAP, ada PKR dan sebagainya. Yang keempat ada blok gagasan ke Tanah Air, lebih kurang gabungan Tanah Air ke gagasan GTA. Di dalamnya ada Pejuang, dalamnya ada Berjasa, dalamnya ada sebagainya. Jadi itu 4 yang besar. Kemudian di samping tu ada lagi yang kelima. Yang kelima ni apa? Bebas, parti yang lain-lain lah. Selain daripada gabungan yang besar tadi tu. Jadi kita sebelum bincang detail, mungkin kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Kita akan bincang dalam satu platform Ansar. Kita akan bincang sembang-sembang santai. Hak tu kena santai-santai, saya lagi dia berapi. Jadi hak tu santai kita akan bincang. Kita akan cuba bawa kepada
kepada masyarakat tentang kajian-kajian yang telah dibuat dan sebagainya, tentang bagaimana buat ini. Minggu depan insya-Allah kita akan buat, mungkin hari Rabu kayaknya, bersedialah pada malam tu kita akan bincang santai-santai, silap-silap ada boleh soal jawab lagi. Kita akan bersama-sama dengan media Ansar insya-Allah. So sebelum kita bincang mengenai itu, kita nak tengok sedikit tentang beberapa perkara yang penting berkenaan perkara-perkara tersebut. Siasah kita tahu, nombor satu, Rasul SAW menggambarkan kepada kita tentang ikatan Islam yang telah diurai, yang telah terurai, yang Allah izin terurai. Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW, hadis Imam Ahmad, la tunqadanna ural Islam urwatan fakullaman taqadat urwatun tashabbas sannasu billati taliha wa awwaluhunna naqadal hukmu wa akhiruhun as-salah, atau kama Rasulullah SAW. Jadi Nabi gambarkan pada kita ni sedang berada dalam suasana di mana tali-tali, ikatan, simpulan Islam telah terurai. Padahal simpulan inilah yang mengikat kita, mengikat umat, tapi telah terurai. Apa terurainya? Tali yang mengikat dan pegangan umat Islam itu akan dirungkai satu demi satu, urwatan. Maka setiap satu tali yang dirungkai itu, maka akan berseleraklah pengikutnya. Habis satu, berselerak habis, dan kemudian dia akan pegang pada tali yang lain. Maka perkara yang pertama, wa awwalahun, perkara yang pertama sekali, naqdal hukmu, jatuhnya pemerintahan ataupun yang dirungkai tadi ialah hukum pemerintahan. Dan Osmaniyah last sekali lah. Osmaniyah. Kalau negara Islam yang last sekali ialah Osmaniyah, Ottoman Empire. Yang lain, habis sekarang ni macam mana? Saudi ni negara Islam ke? Saudi ni negara Islam ke? Saudi ni dia bukan negara Islam. Dia negara orang-orang Islam. Walaupun dekat situ ada Mekah, ada Madinah. Dia negara orang-orang Islam. Dia bukan Al-Quran menjadi hukum dia. Bukan takwa menjadi dasarnya. Yang menjadi dasarnya ialah kepala pemimpin dia yang ada pada masa ni dipanggil Muhammad bin Salman, yang menjadi Perdana Menterinya. Pertama kali ada Perdana Menteri. Kemudian negara Malaysia ni negara Islam ke? Malaysia pun bukan negara Islam, negara orang-orang Islam juga. Kenapa? Sebab dasar negara kita, perlembagaannya Lord Reid, yang dibuat oleh British buat Lord Reid. Kita tengok kaji sejarah perlembagaan negara kita, tak ada seorang pun orang Islam kat dalam tu. Dalam perlembagaan tak ada seorang pun orang Islam. Ini digambarkan kepada kita. Begitu juga adakah Indonesia pun bukan, dasarnya Pancasila, bukan Quran dan Sunnah. Jadi negara Islam dah tak ada. Al-hukmu tak ada. Kalau ada pun hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sebahagian aja. Contohnya kalau Saudi itu yang nampak Islamiknya, dengan jubahnya, dengan serban, dengan jubahnya, dengan bahasa Arabnya, sebagainya. Tetapi hukum dia hukum-hukum yang Islam tu hanyalah hukum sebahagian saja, tak semua. Pemerintah kalau orang rakyat minum arak, kena sebat 40 kali, 80 kali. Tapi kalau pemerintah minum arak, lepas. Jadi sekarang ni pula adalah bagai-bagai pula yang dibuat oleh presiden pula, Perdana Menteri dia Muhammad bin Salman. Begitu juga tempat-tempat lain. Kalau kita pula di Malaysia ni, mana yang kata hukum Islam ni? Hukum Islam ni yang mana satu ni? Hukum Islam ni mungkin bahagian nikah kahwin ada, bahagian sembahyang ada, bahagian puasa ada, tapi bahagian-bahagian lain tak ada. Bahagian ekonomi ada juga bank Islam. Bank Islam tapi dasarnya masih lagi liberal kapitalis. Dia bukan 100% ni. Kalau Islam sungguh-sungguh, dia buang semua riba dibuang. Ini contoh. Jadi yang pertama sekali dalam hadis ini menggambarkan kepada kita, ikatan yang pertama ialah al-hukmu, pemerintahan, siasah. Jadi siasah ni kita dah tertinggal jauh, lama pertama sekali. Osmaniyah dulu. Kemudian zaman yang terakhir, wa akhiruhun, yang terakhir sekali as-salah, sembahyang. Jadi untuk itu kita hari ini berada dalam kesusahan, sebab sembahyang pun tak lepas. Hari ni. Kita sembahyang pun macam-macam kita ingat, macam-macam kita lalai dalam sembahyang kita. Jadi sembahyang pun silap-silap dah terurai juga. Silap-silap sembahyang pun dah terurai. Baik, jadi ada berapa strategi yang kita nak gambarkan pada hari ini, pada malam ni, tentang beberapa strategi yang mereka buat, yang saya telah sentuh semalam.
Iaitu antaranya adalah berkenaan dengan sekular. Gangguan. Pertama sekali strategi mereka ialah strategi yang pertama sekali setelah mereka menjatuhkan hukum itu, pemerintahan tu, ialah mereka nak mengganggu kefahaman Islam, kefahaman umat. Al-fikr, fikrah, kefahaman Islam. Bukan ilmu. Ilmu mungkin masih ada. Kita kata ilmu berkenaan dengan jenayah, muamalah, saya pun belajar dulu. Kalau saya masa sekolah agama dulu, saya ingat lagi belajar jenayah ada, muamalat ada, ibadah ada, tauhid ada, sirah ada. Kan? Bab-bab Quran ada, bab usuluddin semua ada belajar. Tauhid, ibadah, fiqh, sirah, muamalah, jenayah, semua belajar. Pakat belajar belaka. Bahasa Arab belajar belaka. Jadi ilmu ada tak? Ilmu ada lagi. Ilmu ada, bukan tak ada ilmu. Tetapi yang masalah ini bukan ilmu tadi, masalah kefahaman. Kefahaman tentang Islam itu sendiri. Masalah kefahaman tentang bagaimana nak menghayati Islam itu. Sebagai satu ad-din, satu sistem kehidupan. Ini masalah. Kenapa masalah? Kerana memang setelah jatuhnya al-hukmu itu, pemerintahan itu, setelah jatuh pemerintahan tadi, maka pada masa itu apa yang berlaku? Yang berlaku kita dapati mereka mula merosakkan kefahaman umat, termasuklah kefahaman ulama, orang alim. Nanti kita cerita sikit. Jadi sebelum saya nak cerita demokrasi, saya kena cerita hak ni dulu. Sebelum saya cerita pasal demokrasi ni, saya nak cerita pasal ni dulu supaya kita faham sama-sama. Ini ulang kaji. Bukanlah tuan-tuan tak faham, tuan-tuan pun dah faham ni semua kan. Tapi nak sebut kat sini, bila kita bincang sebagai ulang kaji untuk kita nak tengok balik pemikiran-pemikiran kita. Jadi sebenarnya bagaimana setelah mereka menjatuhkan Osmaniyah, setelah mereka pecah-pecahkan negara Islam, setelah mereka runtuhkan Osmaniyah tadi, maka mereka pun merancang nak melihat umat ni, kalau kita tak kacau kefahaman dia, fikrah dia, kalau kita tak kacau pemikiran mereka, maka mereka akan bangkit dan kalahkan kita. Itu dia sebut. Kita tak boleh hancurkan Quran sebab dia tahu Quran Allah dah janji takkan hancur. Quran takkan habis sebab Allah dah janji, Allah akan pelihara. Dia tahu. Kan? Kita tak boleh hancurkan hadis. Hadis pun antaranya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak keseluruhannya. Ada hadis-hadis yang Allah pelihara, hadis-hadis yang mutawatir, sahih mutawatir, yang kebanyakannya daripada akidah dan sebagainya. Allah pelihara. Malahan Allah akan pelihara kelompok-kelompok yang diberikan al-haq pada mereka dan menang bersama al-haq. Ini kelompok apa? Taifah Mansurah. La tazalu taifah min ummati zahirina 'alal haq. Akan sentiasa ada dari kalangan umat aku ini kelompok-kelompok yang diberikan oleh Allah sebagai kemenangan najiyah, kejayaan. Kelompok yang diberikan kemenangan mansurah, yang mana mereka akan bersama dengan al-haq dan bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan kita kata suatu yang penghayatan. Jadi akan ada. Jadi dia tak boleh buat apa-apa tu. Tetapi yang dia boleh ialah rosakkan. Bila Nabi kata taifah min ummati, akan ada satu kelompok daripada umat aku itu, maka dia kata kalau ada kelompok, maknanya majoriti hak lain tu boleh disesatkan. Maka mereka pun menyesatkanlah kefahaman umat Islam. Sebab tu mereka ambil semua sistem pendidikan. Sistem pendidikan mereka ambil semua. Kita hari inilah, tak kira lah kita belajar sama ada di peringkat sekolah rendah ke, cukup sekolah menengah ke, cukup dengan universiti ke, matrikulasi ke, dah grade ke, kemahiran ke, kita sampai ke universiti, peringkat universiti ke, ijazah sarjana muda, sarjana, ijazah peringkat master, peringkat PhD, peringkat postgrad, ada 10 PhD. Tak kira siapa kita. Bila belajar dengan sistem yang telah dibuat, yang telah diasaskan oleh penjajah, maka fikiran kita ni sebenarnya ada di dalamnya kefahaman-kefahaman yang menyeleweng. Apa yang menyeleweng? Kita mula melihat sesuatu, kita pisah-pisahkan daripada agama. Bila sebut sains, kami orang sains, kami lebih tahu tentang apa yang ada. Contohnya macam pernah sebut bila timbul berkenaan isu vaksin, isu fatwa, isu virus, coronavirus, bila timbul pasal itu, maka doktor-doktor kita yang kononnya terror dan hebat, tiba-tiba dia kata kamilah yang mengetahui tentang ini. Kamu siapa? Kamu ni bukan doktor, kamu ni bukan perubatan. Ada pula tajuk, dia bukan doktor perubatan. Ada pula tajuk ombak tu, bukan doktor perubatan. Mana kamu tahu? Kami lebih tahu. Ulama kena tanya kami, kata para doktor medical. Subhanallah.
bagaimana angkuhnya, egonya mereka dengan ilmu, yang padahal ilmu itu asasnya sekular. Ini kita nak kena rasa ni. Malam ni kita kena rendah diri kita. Tak kira siapa kita. Kita kena rendah diri kepada Al-Quran, kena rendah diri kepada Al-Haq. Kenapa? Memang strategi mereka yang pertama sekali mengganggu al-fikrah. Ini disebut qadiyah Islam. Qadiyah Islam, permasalahan Islam nombor satu, setelah datangnya, jatuhnya Osmaniyah, siasah kepimpinan, pengurusan Islam jatuh, iaitu Osmaniyah jatuh, maka masalah yang utama yang menjadi dasar kepada semua masalah yang lain pada hari ini kita nampak semua masalah ini dasarnya ialah masalah dari sudut kefahaman fikri. Kefahaman. Sebab tu hari ini kita ada ustaz hebat PhD-nya, tapi dia menyokong jahiliah. Hidup bersama jahiliah. Dia tak rasa bersalah mengambil riba. Nak beli kereta, ambil riba. Ambil berhutang. Hutang nak cara ni macam nak hutang dengan bank yang Islamik, tapi rupanya ada riba juga kat belakangnya. Nak beli rumah, beli dengan hutang riba. Ni tak semua orang lah. Tak semua ustaz lah. Janganlah kita terasa pula. Jangan marah pula. Yang tak ambil riba, jangan marah. Saya sebut ni majority. Kenapa? Masalah kefahaman. Bukan tak tahu riba tu haram. Bukan tak tahu. Tapi dia menggunakan ilmunya, dia menggunakan kepahaman-kepahaman sekularnya untuk menghalalkan yang haram. Ini perkara yang berlaku hari ini. Sebab tu, qadiyah yang pertama, setelah jatuhnya hukmu dari sudut siasi, dari sudut siasah tadi, qadiyah dia bersudut fikri, kefahaman. Jadi masalah nombor satu, masalah kefahaman. Kita ni faham Islam ni tak betul-betul macam mana yang sepatutnya kita faham. Sepatutnya kita faham. Jadi kita boleh bercampur-campur. Yang ini kita ambil kerana Allah. Yang itu kita ambil kerana bos. Bos suruh apa pun kita buat. Yang sana pula kita ambil ikut makhluk pula, ikut masyarakat. Masyarakat kata boleh begini-begini, kita pun pakat ikut belaka. Jadi semuanya kita pisah-pisahkan. Kita pisah-pisahkan. Dan inilah perkara yang berlaku pada hari ini yang kita kena faham sebelum kita bincang tajuk demokrasi. Demokrasi ini kita akan bincang insya-Allah. Tapi saya nak sebut perkara ini dulu. Jadi strategi yang pertama yang ada pada kita, yang kita nak kena letakkan diri kita, rendah diri kita kepada kebenaran Allah, iaitu kita nak memahami bahawa sebenarnya kita sedar tak sedar, kita faham tak faham, kita nak mengaku ke tak nak mengaku ke, kita telah diproses daripada kecil dengan suasana-suasana yang sekular. Sekularisme. Ini salah satu strategi. Saya ada pernah bincang tajuk sekularisme ini sebelum ni sikit. Saya bincang macam mana tentera-tentera Rom, kerajaan Rom, bila dia nak mengalahkan pengikut-pengikut Isa, Ibnu Maryam alaihissalam, tak boleh nak kalah. Makin ditekan, makin merebak. Makin ditekan, makin merebak. Akhirnya mereka pun menerima ajaran Isa, tetapi Isa yang dibuat, ajaran yang dibuat sendiri. Ajaran yang dibuat sendiri. Katolik, Roman Katolik tu dibuat sendiri. Dicipta Pope John Paul yang pertama, dia yang buat. Dia tulis semula setelah lebih daripada 300 tahun. Dia tulis semula apa yang dia katakan sebagai ajaran daripada Isa Ibnu Maryam alaihissalatu wassalam. Ini merosakkan kepahaman sehingga menjadikan orang-orang Kristian hari itu keliru. Yang ini Kristian juga, yang ini agama Isa juga, atau agama Isa. Akhirnya dia pun namakan sebagai Christ, agama Kristian Nasara tadi. Baik. Jadi yang pertama sekali yang nak sebut kat sini, strategi mereka ialah mereka memisahkan agama dengan siasah. Agama dengan siasah. Ini salah satu strategi sekularisme. Ini kita kena faham. Maka mereka pun mewujudkan kefahaman-kefahaman yang sesat. Kenapa kita kata sesat? Kerana mereka pisah-pisahkan Islam itu. Sedangkan al-Islam itu adalah satu sistem yang syamil dan kamil. Syamil dan merangkumi seluruh aspek kehidupan. Apa dalil Islam ni syumul? Apa dalil Islam ni semua lengkap? Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan dalam Alkitab itu Quran
kepada kamu dengan menerangkan setiap sesuatu. Setiap sesuatu tu ada dalamnya. Bukanlah Allah turunkan setiap sesuatu tu sampai peringkat nak cara buat kek, cara buat roti, semua kalau itu tak ada pun dalam tu. Mana kata setiap sesuatu dia Allah bagi yang besar-besar lah. Topik yang sangkut paut dengan hukum, topik sangkut paut dengan ibadah, topik sangkut paut dengan tauhid, topik bersangkut paut dengan muamalah, pergaulan yang besar-besar lah, negara yang besar-besar. Kalaulah Allah tulis semua sampai peringkat buat kek pun ada dalam Quran, maka mana peranan akal manusia? Akal manusia ni patut kena fikir, kena belajar, kena fikir, barulah jadi orang yang cerdik. Kalau tak, nak semua Allah nak bagi, itu dia macam subsidi. Jadi nak sebut kat sini Allah gambar, dan kami turunkan kepada Alkitab itu setiap perkara, menerangkan setiap perkara. Maka Rasul SAW pula menyatakan di dalam hadis ni kata, kamu tidak menolak secara jahat jika kamu menyatakan kebenaran. Jadi apabila seseorang itu menolak sesuatu secara betul ke, dari sudut lemah lembut ke, dari sudut keras ke, tapi menolak kejahatan tadi, maka itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran, segala sesuatu yang al-haq itu dari Islam. Ini hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan dalam salah satu daripada sabda baginda kepada kabilah Bani Syaibah, Syaiban bin Sa'labah, bila memperkenalkan diri dia, Nabi menggambarkan, kamu semua ni tidak menolak yang jahat jika kamu menyatakan kebenaran. Sesungguhnya agama ini tidak akan tegakkan melainkan orang yang meliputi dari segenap sudut. Nabi kata, jadi agama ni tak akan tertegak melainkan orang yang ambil setiap sudut dia ada dalamnya Islam. Maka di sinilah kita lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang, contohnya tentang bab mempertahankan diri, jihad. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Dalam hukum balas bunuh, dalam hukum pun ada, dalam puasa pun ada. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa, ibadah dan sebagainya. Jadi sebut kat sini, Islam ini adalah merupakan satu sistem yang menyeluruh, hadis-hadisnya banyak, ayat-ayatnya banyak. Jadi sinilah kita lihat perkara yang pertama sekali yang cuba dibuat mereka ialah menyatakan bahawa Islam ni hanyalah sekadar cukuplah aku fikir pasal sembahyang, puasa, haji, zakat, cukup. Naik haji, zakat, puasa, rukun Islam tu cukup dah. Syahadah cukup dah. Jadi sebab itulah dia pun mewujudkan pahaman-pahaman yang sesat tu, strategi nombor satu. Strategi iblis nombor satu. Mewujudkan pahaman-pahaman yang sesat tadi dalam rangka supaya kita berpecah. Berpecah belah. Supaya kita ni berpecah, sebab untuk bangkit wajib kita bersatu. Jadi pada hari ini, siapa-siapa yang berkeras dengan pandangan dia, tak boleh bersatu, tidak boleh berlapang dada, tidak boleh berukhuwah, tidak boleh bersama-sama dengan mereka yang mahu bangkit di akhir zaman ini, tak boleh dia ikut dia je, kepala dia je. Contohnya dia kata, aku dengan guru aku je. Guru tu pula tak bagi belajar dengan guru lain. Dia kata semua kena ikut aku je, tak boleh ikut yang lain. Ini fitnah. Tuan-tuan guru hari ni jika dia berkata, aku sahaja yang kau boleh ikut, orang lain tak boleh. Yang walaupun orang tu adanya Quran, adanya sunnah, adanya benda yang perkara yang sahih, maka itu adalah tanda guru tersebut bukan guru yang sebenar. Bukan guru yang sebenar. Kita kena berlapang dada dengan keadaan yang ada pada hari ini. Siapa-siapa yang kita tahu akidahnya benar, ilmunya benar, ada sanad pula tu. Ada pula kita kata sanad yang benar. Tengok pula itu. Keturunan baik-baik pula tu. Orang soleh-soleh keturunannya, mungkin keturunan Rasulullah SAW. Mungkin keturunan para ulama sekian-sekian. Mungkin dia merupakan orang yang ada background keluarga yang baik-baik. Kita fitnah hari ini. Banyak betul fitnah. Kes Maula. Siapa nama dia tu? Yang baru datang ni kan. Ramai orang tanya, macam mana? Makan pun orang kopekkan udang makan. Biasalah makan orang kopekkan udang ni, biasa. Kan? Sebab kita dah sayang kat dia macam di kita sendiri. Macam seorang isteri tolong kopekkan udang seorang suami. Saya selalu nak makan, udang tu dah dikopek dah. Kenapa isteri tolong kopek? Apa salahnya? Maula Amin, Ice Cube. Apa salahnya kopekkan itu? Kenapa? Adakah kopek itu kita tu menyembah tadi dia tadi tu?
Adakah an act of menyembah tadi, worshipping, tolong kopek kan? Kalau pengantin tu tolong suap, kita kata tak apa, tolonglah suapkan kita suruh, tolong suap lagi, tak apa pula kan? Jadi yang ini tolong kopek je, itu pun kan, bukannya apa, sebab dia mungkin tak biasa, mungkin dia mazhabnya mungkin Hanafi, wallahualam, saya pun tak tahu mazhab apa. Dia tak makan udang tapi dia raikan orang sini makan udang, makan makanan yang macam itu kan. Ada mazhab yang mengatakan bahawa makan itu makruh. Syafi'i tak apa, makan udang ni sedap dia kata. Kalau Hanafi makan udang ni makruh, ada yang tak boleh makan. Jadi dia nak raikan, dia tak biasa makan. Tengok, ini contoh kita nak baik sangka kan. Tiba-tiba ada orang kata ini sampai peringkat kopek-kopek udang ni apa ni. Yang dia dulu suap isteri dia tu, yang isteri yang perempuan suap kat suami tu, menyembah ke? Jadi nak sebut kat sini bagaimana kadang-kadang fitnah tu besar-besar. Kita pun tengok orang tu nak tunjukkan ukhuwahnya, akram, apa dia, takarub dekat dengan orang tu, sahabat ni, tetamu ni. Begitulah kan. Biasalah setakat kopek udang, saya pun ramai orang kopekkan udang kan. Bukan walai lah, isteri lah kan. Isteri lah yang ada kan, kopek kan. Nak sebut begitulah kan. Kan kalau walai kopek kan, ada yang cemburu pula kan. Jadi sekarang ni kita lihat banyak perkara-perkara yang berlaku di mana fitnah berlaku begitu. Memang kefahaman-kefahaman yang ada pada kita ni, oleh kerana kita fokus kepada sekular tadi yang menjadi dasar, jadi kita faham yang ini je. Kita faham hadis tu je, tak ada hadis lain, tak nampak hadis lain. Ada orang kata kalau nak minum kena duduk, tak boleh berdiri. Ini sunnah, minum kena duduk. Nabi minum duduk. Yang dia jumpa Nabi minum duduk. Dia tak jumpa Nabi minum berdiri. Dia tak pernah nampak Nabi minum berdiri. Dia nampak Nabi minum duduk. Saya kata duduk semua duduk kan. Padahal ada tak Nabi minum berdiri? Ada Nabi minum berdiri. Bukannya duduk saja. Tapi nak sebut kat sini kan. Begitu juga dengan buang air kan. Ada sahabat yang nampak begini, dia ceritalah Nabi macam itu. Jadi kalau ada seorang tu dia kata dia dah hafal hadis banyak dah. Hadis banyak, berapa banyak dia hafal hadis? Katalah 10,000. Ada orang hafal 20,000. Katakanlah 20,000, ada orang hafal 100,000. Jadi macam mana pun, yang pertama sekali kita kena sama-sama melihat kefahaman yang ada pada orang hari ini nampak macam pandai tapi sebenarnya bengong. Macam itu. Kenapa? Sebab ilmu ada, kefahaman tak ada. Ada ilmu, tak ada kefahaman. Kenapa? Sistem pendidikan yang telah menjadikan kita sekular. Kita terpisah-pisah. Kita terpisah-pisah. Kita tak faham. Adab berbeza pandangan. Ada tak berbeza pandangan? Sahabat ada berbeza pandangan tak? Banyak sahabat berbeza pandangan. Sayyidina Umar bin Khattab jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata, ya Abu Bakar, aku melihat ramai kawan-kawan sahabat-sahabat kita ni pergi perang meninggal dunia. Syahid. Dan yang syahid tu banyak yang hafal Quran. Aku bimbang kalau ramai syahid besok, siapa lagi yang nak menjaga Quran ni? Tak ada orang yang hafal ramai meninggal, dia kata syahid. Maka Abu Bakar kata, ya Umar, engkau mengajak kepada aku buat sesuatu yang Nabi tak buat. Nabi tak buat, kata Abu Bakar. Abu Bakar buat tak tahu. Datang lagi Umar, jumpa. Kemudian bincang-bincang dengan sahabat-sahabat. Akhirnya bincang sahabat-sahabat. Okey, tak apalah, kita kumpulkan semua tulisan-tulisan, kita satukan supaya kalaulah tak ada seorang yang dah hafal Quran, kurang-kurang kita ada satu. Macam gitu sahabat. Sahabat berbeza pandangan, tak sama. Bila bab rida, bab orang murtad, Abu Bakar kata kita kena kumpulkan tentera, kita perang semua yang keluar dari Islam ketika Nabi wafat. Maka Sayyidina Umar tak setuju. Kan? Sahabat-sahabat lain tak setuju, semua tak setuju. Abu Bakar saja kata, Amirul Mukminin kata kita perang, hal lain semua tak. Kata Amir, walaupun satu bukan satu helai, tali seutas tali yang pernah dibagi zakat pada zaman Nabi, kalau dia tak bagi zakat sebab Nabi mati, dia menolak zakat, maka kita perang dia, kata Abu Bakar. Maka yang lain semua sami'na wa ata'na. Amirul Mukminin cakap, khalifah cakap, semua walaupun tak setuju, semua ikut. Akhirnya berlakulah peperangan melawan orang-orang yang ridda. Dan keputusan ijtihad itu betul tak betul? Betul.
Jadi sahabat-sahabat pun ada berbeza pandangan. Tetapi bila berbeza pandangan, janganlah kita pula tonjolkan perbezaan pandangan kita tu di mana? Dalam FB. Kita tonjolkan perbezaan pandangan kita tu dalam Instagram, Twitter. Cakap pula ni, kutuk yang ini, aku yang betul, dia yang salah, kan? Aku yang betul, dia yang salah. Itu adalah fitnah. Itu macam mana boleh berlaku tersebut? Kerana kita tak faham adab-adab berbeza pandangan. Kita tak faham. Ada perbezaan. Dah sahabat beza pandangan tapi tak bergaduh. Kan? Abu Bakar tak fitnah Omar. Omar tak fitnah Abu Bakar. Tak ada fitnah memfitnah. Tak ada. Kita hari ni lebih dari sahabat lagi. Jadi sebab tu nombor satu, kan, sebelum saya bincang pasal demokrasi ni, kita kena faham bahawa sesungguhnya mereka memang musuh-musuh Islam ini nak memecah belahkan kefahaman kita. Ini kenapa saya sebut yang ni? Sebab ada masalah sekarang ni. Ada masalah ni. Yang cakap ni bukan sebarang-sebarang orang. Orang ada PhD cakap ni. Kan? Dia tak faham yang dicakap tu sebenarnya asasnya sekular. Asasnya sekular. Kan? Dan mereka menyokong, menghimpunkan kehidupan ni sehingga sekular memperjuangkan sesuatu yang berasaskan sekular dikata sebagai perjuangan suci, jihad dikata. Sampai peringkat macam itu. Baik, yang pertama sekali, antara perkara yang kita sebut di sini, dengan hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi, yang pertama ialah al-hukmu, perkara ikatan Islam yang pertama jatuh tadi, maka itulah disebut sini pemisahan antara agama dan siasah, agama dan politik. Jadi agama dan politik inilah yang sebenarnya kita dapati pada hari ini menyebabkan kita hari ini banyak bergaduh, pemisahan. Jadi pemisahan ini dia ada berbagai strategi dibuat. Ada berbagai strategi. Antaranya, dia mewujudkan fahaman-fahaman yang sesat. Strategi yang pertama. Dia wujudkan fahaman yang sesat. Saya cuba ulang balik. Ini supaya kita boleh buat sama-sama faham. Kalau kita ada berbeza pandangan, selagi adanya Quran di situ, selagi adanya hadis di situ, selagi adanya, kita kata hujah-hujah, daripada ijma', daripada qiyas, dan sebagainya, maka selagi itu kita berlapang dada. Kalau kita bergaduh hanya kerana perkara yang khilafiyah, yang berbeza pandangan, hanya kerana ijtihad yang berbeza, selagi kita bergaduh, maka sesungguhnya kita dah masuk dalam racun-racun, dalam perangkap-perangkap yang dibuat oleh penjajah, yang dibuat oleh musuh Islam. Maka yang pertama, dia mewujudkan fahaman yang sesat, yang keliru. Apa dia? Tujuannya untuk memecah belahkan umat. Yang pertama antaranya lah disebut sini, antara perkara yang disebut oleh mereka sebut sendiri ni. Saya petik daripada beberapa karangan mereka. Antaranya yang ditulis oleh T.A. Lawrence di Arabia. Antaranya ada juga buku-buku yang tulis oleh Henry Kissinger, New World Order. Ada banyak buku-buku yang dia tulis. Dia orang tulis ni, orang besar-besar ni, orang penting-penting. Orang bukan main-main ni orang. Jadi bila dia tulis, kita tengok, kita teliti, kita baca, ini dia rupanya. Jadi sebagaimana yang digambarkan di dalam buku-bukunya, mereka yang pertama antaranya mereka menimbulkan perpecahan, maka mereka pun menaja agama pahaman-pahaman yang baru. Apa pahaman yang baru? Antaranya Ahmadiyah Qadiani. Kenapa saya sebut Ahmadiyah Qadiani ni? Kerana memang dia menolak jihad. Jihad ni tak ada dah. Jihad ni tak ada dah. Hari ni kita nak sebut perkataan jihad pun takut. Takut nak sebut perkataan jihad ni. Kan? Sekolah agama pun tak ada belajar dah bab jihad ni. Ada tak belajar bab jihad? Rukun-rukun jihad. Tahu tak rukun jihad tu apa? Syarat sah jihad. Kan? Apa dia perkara yang berkenaan dengan jihad ni? Ada belajar? Tak ada belajar dah. Kan? Tak ada belajar. Cuba tengok dalam silibus kita. Itu semua sekular. Kan? Bab sembahyang ada. Bab rukun-rukun Islam ada. Bab rukun iman ada. Tapi bab perjuangan tak ada. Tak ada bab perjuangan. Jadi ini ada perkara yang dikembangkan. Yalah betul lah bila kita sebut jihad ni. Ini orang ISIS ni. Ini orang-orang yang menyokong keganasan. Kan? Baik. Antaranya Ahmadiyah Qadiani. Qadiani memang tak naklah jihad ni. Dekat Malaysia ada. Dia berasal daripada India. Kat Malaysia ada. Kalau di Gombak tu ada satu tempat kampung, saya sebut sekali lagi, orang pergi bakar pula kampung tu. Tak payah sebut lah. Qadiani. Di Selangor ni banyak. Ada dia punya masjid. Di Amerika lagi banyak. Baik. Yang kedua, Bahai. Agama Bahai pun ada di mana-mana. Bermula di Mesir.
Mana-mana dia berkumpul. Kemudian Wahabiyah. Wahabiyah ni dia bukan ajaran baru, tapi fi'il baru. Dia tak ada grup nama Wahabiyah ni, yang organisasi ni siapa presiden dia, kan? Kokot presidennya Dr. R ke, kan? Ataupun pengurusi penaungnya Dr. M ke, kan? Tak ada siapa-siapa, tak ada. Doktor mana-mana tak ada jadi dia punya penaung. Dia tak ada. Malahan sebahagian kata Wahabiyah ni kata apa, orang-orang mereka ni kata organisasi ni bid'ah, dia kata. Tak boleh ada pertubuhan, ada apa tak boleh, ni bid'ah, dia kata. Sebab apa Nabi tak buat? Nabi ada buat pertubuhan. Persatuan sahabat-sahabat ada. Persatuan Muhajirin, Persatuan Ansar, ada Nabi buat? Tak ada. Persatuan kaum Aus, persatuan kaum Hazraj, ada? Tak ada. Jadi kita lihat, dia kata bila tak ada persatuan, tak ada apa, ni mana bid'ah macam tu. Bid'ah sebahagian daripada mereka sampai peringkat macam tu. Sampai peringkat macam. Jadi sebenarnya kita nak sebut kat sini, Wahabiyah ni dia bukan satu jamaah. Dia bukan satu jamaah, dia bukan satu organisasi. Minta maaf, tolong jangan sebut nama lah. Tolong jangan sebut nama kat sini. Nanti kan ada yang marah, kan? Jangan, kita tak nak gaduh dengan siapa-siapa, kan? Baik. Jadi Wahabiyah ni, kan, antaranya telah ditulis oleh T.E. Lawrence the Arabia. Dia tulis bagaimana dia telah menggunakan pahaman Wahabiyah ini. Pahaman Wahabiyah ini yang pada masa itu melihat mahu membenteras bid'ah dan khurafat pada zaman itu yang memang banyak. Akhirnya mereka menyalahkan semua orang, menyalahkan khalifah. Akhirnya mereka lawan khalifah. Nak keluar, nak bebas daripada khalifah, daripada Osmaniyah pada masa itu. Jadi dia tulis. Ini memang dia apa? Memang dia dibuat oleh British buat, kan. Ini nombor satu. Saya dah cerita dah semalam, saya dah cerita dah. Kemudian nombor dua, kan, antara perkara yang dibuat untuk yang menyesatkan kita ialah menimbulkan keraguan. Menimbulkan keraguan, betul ke kita ni kan berada dalam sistem demokrasi? Sistem kita ni kapitalis, sistem kita ni liberal. Boleh ke kita nak involve dengan politik ni? Involve dengan siasah ni, boleh ke? Dia timbulkan keraguan-keraguan. Dia menghalang penglibatan dalam siasah. Saya sebut siasah, saya tak sebut politik kepartian. Politik kepartian tu satu benda yang saya akan sentuh minggu depan, InsyaAllah. Politik kepartian saya akan sentuh minggu depan, InsyaAllah. Minggu ni saya tak sentuh lagi. Saya nak sentuh siasah. Jadi akhirnya di kalangan orang alim kita, melihat bahawa janganlah kita fokus pada tasawuf saja. Kita fokus pada pembersihan jiwa sahaja. Kita fokus pada ibadah, zikir sahaja. Kita fokus pada akhlak sahaja. Tak payah nak melibatkan yang lain-lain, tak payah fikir. Yang lain nanti Allah bagi. Tak payah nak fikir, tak payah nak usaha. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah, selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid sebagai markas pusat, kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, selepas tu dia buat pasar Madinah, pasar. Nabi buat pasar. Nabi membina pasar Madinah. Kalaulah tak penting ekonomi ni, kalaulah tak penting perniagaan ni, kalaulah tak penting perusahaan ini, kalau tak penting pertanian dan penternakan, Nabi tak suruh sahabat-sahabat bertani dan menternak. Tak suka bisnes. Malahan Nabi kata 99 rezeki daripada perniagaan. Nabi sebut tentang bagaimana meniaga ni. Nabi galakkan sahabat-sahabat meniaga. Meniagalah kamu. Sesungguhnya seorang peniaga, kata Rasulullah SAW, seorang peniaga yang jujur, yang ikhlas, yang amanah, maka dia dekat dengan aku nanti. Nabi sebut tentang peniaga-peniaga yang sama dengan orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis-hadis tentang perniagaan. Banyak hadis-hadis tentang peternakan pula. Nabi pergi satu ketika, pergi berjumpa dengan satu ladang. Tengok ladang ni, wah, bagus, apa namanya ni, tanam apa nama ni, korma. Maka kamu lebih tahu daripada aku. Nabi sebutkan gambar orang yang dah bertanam tu lebih tahu tentang pertanian tu. Maka Nabi puji mereka. Kenapa? Sebab pertanian ni bagus, penternakan bagus, perniagaan bagus, termasuk seorang Islam. Malahan kalau kita travelling, bermusafir,
Kenapa? Bukan munafik nak pergi haji saja, munafik nak pergi bisnes, nak pergi berniaga, nak pergi berjuang, membina kekuatan-kekuatan kita kata keduniaan ini untuk Islam. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh jamak kasar, boleh pendekkan apa? Sembayang. Kenapa? Bermusafir. Kenapa musafir? Niaga. Kan? Tapi tengok bola boleh jamak kasar tak? Tu kena tanya balik tu. Tengok bola tu ibadah tak ibadah? Kan? Mudah-mudahan tengok bola jadi ibadah. Mudah-mudahan macam mana kena ikut syarat. Jadi sebut kat sini bagaimana apabila penjajah mula menguasai pemikiran sekolah education tadi, maka mereka menimbulkan keraguan. Sebenarnya kamu ni fokus pada sufi cukuplah, fokus pada tasawuf cukuplah, fokus pada zikir cukuplah, amalkanlah ni hizib ni, amalkan Quran baca cukup, ibadah cukup, akhlak baik cukup. Tapi tak payah sentuh tentang kepimpinan negara, tak payah sentuh tentang dunia. Islam ni perlu memerintah, tak payah. Melibatkan perkara itu. Sedangkan dalam Quran, Allah cerita tentang semua. Kena buat semua serentak. Kan? Bukan bab semayang sahaja. Bab perang, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Bab muamalat, Allah gambarkan iza tadayyantum bidain ila ajalin musamma faktubu. Allah gambarkan tentang ekonomi pula. Apabila kamu bermuamalat, kamu bermuamalat, berniaga tidak secara tunai, tidak tunai untuk waktu-waktu yang tertentu, tempoh, berhutang ke, advance payment ke, tak kira lah, pelaburan investment ke, maka hendaklah kamu tulis faktubuh, tulis, jangan main agak-agak, tak apalah, aku bagi kat engkau 40,000, buatlah, apa-apa, kena tulis 40,000 untuk apa? Ini Allah ajar dalam Quran. Ni apa ni? Meniaga. So meniaga ni pun ada dalam Islam, ada dalam Islam. Kemudian tentang negara, ada tak negara? Ada, Allah gambarkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuk an ba'di ma anzalallahu ilaik. Ini surah Al-Maidah, ayat 49. Apa Allah gambarkan kepada kita? Ini sebut sini. Dan hendaklah kamu memutuskan hukuman. Allah perintah kita, hendaklah kamu putuskan hukuman di antara mereka dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Allah turunkan hukum, maknanya ada hukum. Dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu mereka. Dan kemudian berhati-hatilah. Nampak Allah perintah kita berhati-hati. Wahzarhum, bersifat hazar kamu, berhati-hati. Kenapa? Kerana mereka akan menipu. Bab hukuman ni, bab pemerintahan ni, banyak penipuan berlaku, banyak ketidakadilan berlaku, banyak lakonan-lakonan berlaku. Maka Allah kata apa? Wahzarhum, kamu berhati-hati. Kenapa? Terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu daripada apa yang Allah turunkan. Supaya kita tak tertipu lah. Kita ingat, ni dah hukum Islam dah. Kita dah ada rang undang-undang RUU, Islam. Rupa-rupanya penipuan. Rupanya kita kena tipu bulat-bulat. Kenapa? Kita tidak berhati-hati. Sebab bahagian hukum ni memang Allah suruh kita wahzarhum, kamu kena berhati-hati. Tengok, perhati. Jangan kamu biar je. Biar tu jadi syaitan bisu. Ada setengah-setengah menggambarkan syaitan bisu. Maka di sinilah strategi mereka menimbulkan keraguan, was-was untuk menghalang supaya umat Islam tidak terlibat di dalam siasah, tidak terlibat di dalam politik. Sekali lagi, bukan politik kepartian, politik Islam. Jadi politik kepartian ni ijtihad sebahagian orang. Itu kita akan bincang minggu depan, insya-Allah. Maka fokus kepada ibadah cukuplah. Tak payah sentuh.
Maka kita punya mufti, maka kita punya ulama-ulama yang rasmi tak berani tegur. Tak berani tegur. Yang berani tegur, yang tidak ada kepentingan. Kan? Adalah seorang ustaz, siapa nama ustaznya tu? Ustaz Azhar Idrus. Saya ada terbatas tengok dia punya satu viral video, ada sampai saya tengok. Kan? Dia tegur. Minta maaf Ustaz Kazim. Ustaz Kazim Ilyas. Dia kata kita ni tak takut Allah ke? Hari ni selepas kita baru je keluar daripada COVID, daripada penyakit pandemik lah, endemik lah, macam-macam lah, orang pun dah mati banyak ni sekarang ni pun, dia kata. Tak takut ke lepas satu konsert, lalai, lara, sampai peringkat ada anak-anak kita berzina, ada anak-anak kita minum arak, ada anak-anak kita murtad, wa iyazbillah min zalik. Tak takut ke azab Allah? Ini ustaz, adalah ustaz yang tegur, Ustaz Kazim salah seorangnya, saya dengar dia punya video tu. Alhamdulillah. Tapi yang besar-besar ni, yang namanya ada doktor, yang namanya ada Al-Fadhilah As-Sahibus Sahmaha, yang namanya ada gelaran-gelaran tertentu yang berhormat, yang berbahagia. Yang ada Datuk Seri, Tan Seri, Tuan Seri. Tuan Seri pun ada. Tak ada cakap pun. Kenapa? Kerana dia kata Islam ni, dia ibadah cukuplah, akhlak cukuplah, jadi baik cukuplah. Bayar zakat cukuplah. Bayar zakat lah. Jangan tak bayar zakat, nanti Allah israf orang. Riba, dia tak israf orang pula. Riba, dia tak istilah perang. Jadi, kenapa tak cakap? Kerana bos tak bagi cakap. Kalau cakap, nanti bos marah. Bos marah, kena pecat. Kena pecat, tak dapatlah allowance yang dah dikendaki tadi. Tak dapatlah pangkat. Ini tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. No? Ini cuma contoh je. Nak buat macam mana, Ustaz? Terkongkong. Baik. Jadi, nak sebut kat sini, pernah berlaku. Hurgronje, salah seorang orientalis daripada Belanda, dia pernah bercakap dan ucapan dia kata apa? Perkara tugas kerja yang paling penting untuk berhadapan dengan kebangkitan semula Islam. Apa? Ini ejen ni, spy ni. Dia ni orientalis ni, dia menyamar jadi Islam, jadi imam, jadi ulama. Lepas tu dia ketahui dia keluar. Lepas tu dia kata apa? Dia kata tugas paling penting untuk berhadapan dengan kebangkitan semula Islam ialah menghalang para ulama untuk terus membawa ajaran menegakkan kembali khilafah Islam. Menegakkan kembali siasah Islam. Jadi bila ulama tak cerita dah pasal siasah, ulama dah tak kisah langsung pasal kepimpinan negara daulah khilafah, maka ketika itu kebangkitan tidak akan berlaku. Ini strategi dia nak menyesatkan kita. Walaupun kita ni nampak macam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita tak kisah. Kita boleh tegur tak tegur. Kita dah hubungan dah direct dah dengan Sultan. Nak cakap dengan Sultan, tuanku, tak berani. Tak berani nak cakap. Kenapa? Kalau cakap, habislah jawatan. Tuanku, ampun tuanku, minta maaf tuanku. Apa yang tuanku buat ni tak betul, salah, Allah murka. Apa yang Allah murka ni? Better berniaga, dia kata. Tuanku berniaga secara haram. Di mana haramnya? Tuanku menggunakan kuasa untuk menindas rakyat. Sepatutnya hak ni pada rakyat dapat, sepatutnya dia bersikap adil. Tuanku dah kaya dah, tuanku gunakan ini untuk kepentingan tuanku. Jadi jutawan, trilion, trilion. Tuanku kaya, rakyat miskin. Tuanku boleh makan berlapis-lapis, rakyat nak makan satu biji beras pun tak ada. Ini zalim. Ada ke yang berani cakap? Ada ke yang berani cakap? Kalau ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu banyak ulama yang soleh. Tetapi tak ada. Minta maaf. Kerosakan pemimpin-pemimpin Islam pada hari ini bermula dengan rosaknya mereka yang menasihati pemimpin tersebut. Rosak. Kenapa? Dia lebih takut kepada makhluk lebih daripada takut kepada Allah.
Ini kita nak kena tengok balik. Ini adalah strategi musuh. Tak payah fikir dah. Tak apalah, biarlah dia. Ada adat dan ada kaedah seni dalam dakwah. Betul. Memang kita kata tak boleh nak tegur siapa semua orang begitu. Kita tak skandalkan dia, kita tak cakap nama dia kat khalayak ramai. Kita cakap buruk-burukkan, tidak. Saya pun tidak burukkan siapa-siapa dan saya tak sebut pun nama siapa-siapa. Ini hanya contoh sahaja. Contoh supaya kita faham bahawa rupa-rupanya salah satu daripada jarum-jarum kejahatan yang dibuat oleh musuh tadi, ulama'-ulama' tadi telah difahamkan bahawa kita ni tak payahlah nak tegak-tegakkan siasah. Maka sedangkan dalam Al-Quran Allah gambarkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam Al-Quran dah sebut dah, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam semua sekali, seluruhnya. Janganlah kamu masukkan, jangan kamu ikut jejak langkah khutuwat, perancangan jahat. Khutuwat ni plan, jejak langkah syaitan. Mereka ni musuh kamu. Maka lahirlah kan mereka ulama'-ulama' yang memikirkan fokus pada hal ehwal agama, tetapi yang terpisah-pisah daripada Islam. Jadi kalau berkenaan ibadah, tak apa, sambut, berarak. Sambutan Maulid Rasul, berarak. Makan kambing, makan lembu, makan kuda, apa yang boleh makan, sembelih. Tak apa. Kan ibadah khusus, okey buat semua. Zikir, selawat boleh buat. Nasyid masuk dalam masjid boleh buat. Nikah kahwin boleh buat. Kan? Bila mati ikut kepada Islam kematian. Tetapi hanya sekadar perkara yang bersifat juz'iyah sahaja. Faham semua ni, semua faham. Tak mau melihat Islam dalam bentuk satu sistem. Pujuklah, dakwahlah ringan-ringan kepada majlis raja-raja, kepada sultan dan tuanku. Dajjal nak masuk dah ni, Dajjal nak datang dah. Saya menyerulah kepada semua pemimpin-pemimpin yang telah diamanahkan oleh Allah. Allah akan tanya setiap sen yang ada. Kalau kita ni orang yang banyak duit, bilioner, trilioner. Bukan jutawan dah, bilioner, trilioner, mungkin lebih lagi daripada tu. Saya nak sebut pun tak kerti. Ingatlah, setiap satu sen yang ada pada kita, Allah akan tanya. Tak lepas. Bila sampai waktu mati, habis, tinggal semua. Harta kita yang bilioner, yang trilioner, tinggal semua. Mati, habis. Hari ni kita kumpul kereta aja. Puluh, mungkin ribu, ratus kereta. Kumpul kereta, bukan naik pun, kumpul aja. Kereta yang ni, kereta yang ni, kereta yang ni. Ada orang gemar kereta. Ada orang gemar kuda, kumpul kuda. Ada orang gemar duit emas, kumpul emas. Ada yang gemar harta tanah, ambil tanah, tak kira tanah siapa, ambil. Gunakan kuasa, gunakan pengaruh. Ingat, mati saja kita. Saat sakaratul maut datang, mati, semua itu ditinggalkan. Tak ada satu pun akan dibawa masuk ke dalam alam barzah, melainkan yang ada haknya, melainkan yang ada jariahnya, yang ada wakafnya. Amal-amal yang kita buat, itulah yang akan masuk. Harta semua habis. Yang kita tipu rakyat, yang kita rampas harta rakyat, kita buat semua tu. Kita ingat kita yang paling kaya. Ingat, berapa lama nak junjung langit ni? Habis. Bila sampai waktu, habis. Kubur boleh ditanam tempat special. Hari tempat special ni orang besar-besar. Kuburnya kat sini. Bukan kubur tepi-tepi jalan. Tak ada. Tapi dalam kubur, tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nak gambarkan kepada kita, kadang-kadang kita terlupa. Kenapa dunia dah kaburkan mata kita ni. Inilah jarum-jarum yang telah dibawa masuk oleh musuh Islam pada hari ini. Sehingga akhirnya kita hari ini kan duduk dalam keadaan yang lemah, walaupun sepatutnya kita ada kekuatan. Jadi bagian nasyid, bagian ibadah, bagian selawat boleh, tapi bagian lain tak boleh.
Sedangkan Allah gambarkan kepada kita sentiasa diserang. Sentiasa kita kena perang, diserang. Allah gambarkan dalam suratul Baqarah ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ila akhir ayat. Dan mereka itu musuh-musuh Islam tidak akan berhenti-berhenti, akan sentiasa yuqatilunakum, perang kamu, lawan kamu, hatta sehinggalah kamu menjadi orang yang murtad, keluar daripada Islam, yaruddukum an dinikum, sehingga kamu keluar, berpatah balik, keluar daripada Islam. Mungkin nama masih lagi Islam, mungkin status agama dalam apa ni, kad pengenalan masih Islam, mungkin semua masih Islam, kan? Tengok muka ada kopiah, ada janggut, Islam, tapi rupanya hatinya, cara hidupnya, akidahnya semua dah murtad, keluar Islam tanpa kita sedar. Sembahyang, Allahu Akbar. Kenapa sembahyang? Kalau tak, malulah. Dah jadi menteri, dah jadi esko, dah jadi orang besar, tak sembahyang, malulah. Driver tengok tak sembahyang, malulah pergi sembahyang. Sembahyang bukan kerana Allah dah, kerana malu. Kan? Tak sembahyang, dia ketua agama. Tak sembahyang, dia ketua agama. Tak sembahyang, malu, kena sembahyang jugalah. Kalau ikut hati nak tengok game je, nak main game je. Kalau ikut hati nak tengok TV je. Kalau ikut hati nak seronok saja. Ini bukan semualah. Tapi siapa yang makan lada, kata Maidin, siapa yang makan cili pedas-pedas, dia rasa pedas, kata Maidin. Ya, sebab itulah akhirnya apa yang berlaku, walaupun kita sedang diperangi, para ulama antara yang paling awal menentang campur tangan penjajah dan mengajar ajaran politik Islam disingkirkan. Jadi ulama-ulama yang tak ikut perancangan-perancangan jahat tadi, ulama yang tidak terima sekular, ulama yang mahu menegakkan siasah Islam, menegakkan kepimpinan Islam, hukum Allah, ulama yang ingin membina kebangkitan Islam semula, maka ulama-ulama ini terus disingkirkan secara keras dibagi warning. Kamu cakap lebih-lebih, sekolah kamu kami tutup, tak bagi permit madrasah, kamu kena tutup. Terdiam dia sekejap, ustaz tu terdiam, tuan guru terdiam. Kalau aku cakap lebih-lebih, sehari madrasah aku kena tutup, budak-budak nak belajar tak boleh, maka ustaz tak berani cakap. Tak berani cakap. Cakap lebih-lebih, ditarik kemudahan-kemudahan, ditarik pangkatnya, ditarik dia punya gelarannya. Cakap lebih-lebih. Jadi akhirnya disingkirkan secara keras ataupun secara halus. Cara halus tak nampak, bukan halus guna sihir, bukan. Cara halus tak nampak. Cara tak nampak, ulama-ulama kita, dia pun datang, dia pujuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita hari ni berdepan dengan macam-macam. Kita terpaksalah bergabung dengan kumpulan-kumpulan ni, walaupun orang kata dia ni sebenarnya di belakangnya ada Zionis ni grup-grup ada Zionis belakang ni. Tapi kita terpaksa, kalau tidak negara kita macam mana? Macam mana negara kita ni nak maju, dia orang tak tolong kita, Amerika tak tolong kita, tak dapat bantuan-bantuan daripada international macam mana. Jadi masalahnya kepentingan negara ni lebih utama daripada masalah segelintir kita. Rakyat kita pun dah pelbagai kaum, dia kata. Jadi macam mana kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar daripada mudarat yang lebih kecil? Mudarat lebih besar, international tak bersama kita, mereka tutup, mereka boycott kita, Amerika boycott kita sebagainya. Mudarat yang lebih kecil, kita bersama-sama dalam parti politik dengan dia. Sama-sama kita, walaupun kita tahu dia tu ada Zionis sebelakangnya, tahu bukan tak tahu, bersama-sama. Kita namakan tahaluf siasi. Kita namakan hudna. Kita namakan muafakat. Kita namakan dia sebagai pakatan. Kita namakan apa-apa nama pun tak apalah, asalkan kita bersama.
Tapi dia ni kan siasah dia kan tak boleh terima Islam, tak apa. Bila kita bersama dengan dia, kita dakwah lah dia. Nanti dah duduk sama, kita dakwah kat dia. Kita tak boleh dakwah. Kalau tak, macam sampai bila kita boleh dakwah kat dia? Sedangkan itu saksiah dia, kepribadian ni, kepribadian musuh Islam. Dia yang merancang supaya kita duduk bersama dia. Akhirnya bersama lah. Ini secara halus. Dia gunakan taktikal, strategi. Siasah kecil, halus. Kita nampak, oh betul lah. Kita kenalah buat ni. Maka dia declare, kita kena undi dia. Kita kena ikut dia. Walaupun kita tahu, ini kan belakang Zionis. Tuan-tuan, saya nak cakap sikit tentang Mossad ni. Mossad ni dah ada kat Malaysia lama. Kita pun tahu, polis pun dah tahu dah. Semua tahu dah. Cuma benda ni tidak terdedah. Tapi akhirnya Allah izin terdedah. Kenapa terdedah? Kerana Allah izin terdedah. Allah nak dedahkan. Bukan sebab orang ni teror, tak. Bukan sebab polis teror sangat. Polis dari dulu pun dah teror dah. Tapi hari ni terdedah. Dan didedahkan pula, nak tunjuk kat kita, yang kena tangkap tu bukan orang Yahudi. Bukan orang Israel. Yahudi sana, bukan. Yang kena tangkap tu orang Melayu, orang Islam. Orang Melayu Islam. Jadi Allah dedahkan benda ni. Berlaku depan mata bahawa, rupanya tempat kita ni ada Mossad. Rupanya tempat kita ni ada wakil Israel. Rupanya ada orang Israel masuk. Terdedah pula orang yang menyamar jadi orang Arab Muslim, menyamar masuk guna pasport, pasport lain. Tapi masuk Singapura, pasport Israel. Terdedah. Allah dedahkan. Kenapa Allah dedahkan? Dah sampai masa kita sedar secara terbuka bahawa adanya serangan-serangan secara yang jelas nampak dan secara yang halus yang tak nampak. Kita sedang diserang. Allah dah sebut dah dalam ayat tadi tu, Suratul Baqarah ayat 217. Allah dah tunjukkan kepada kita ni. Itu pun kita rasa, mana ada Yahudi jahat, mana ada. Tak ada dah. Yahudi Israel tu dengan Palestin je. Kita tak ada kena-mengena pun. Tak, yang tangkap, yang colek, orang Melayu, orang Islam. Yang tangkap tu. Apa yang Allah nak tunjukkan kat sini? Allah nak tunjukkan bahawa munafikin, musyrikin ada dalam negara kita. Namanya Melayu. Agamanya Islam, tapi rupa-rupanya munafikin. Mereka jadi spy. Mereka jadi tentera asing. Yang kata sikitol ini jenis dia lah ni. Memang dilatih khas. Dibayar 20,000 pound sebulan. 20,000 pound sebulan dibayar gajinya. Itu yang nampak tak termasuk allowance travelling, allowance claim duit minyak, allowance nak beli ni, beli itu, allowance sebagainya. Tak termasuk. Itu 20 tu bersih. 20,000 ke 2,000? 2,000. Itu yang disebut. Tuan-tuan dan Allah Ta'ala, Allah nak tunjukkan di dalam negara kita ni ada musuh. Dulu dia sebut ketua jin. Dia sebut Freemason, Illuminati. Ini semua teori konspirasi. Ni Allah dah tunjuk dah ni. Orang Melayu kita, agama Islam, rupanya ejen Mossad. Kita nak cakap macam mana lagi ni? Allah tunjuk, dedahkan ni. Allah dedahkan ni. Bukan konspirasi lagi ni. Kalau kita tuduh konspirasi, PDRM konspirasi lah. Mahkamah konspirasi lah. Dia nak sebut dekat sini. Jadi apabila berlaku perkara-perkara ulama-ulama yang benar, ulama yang saleh, orang alim yang saleh, yang bertakwa, nak cuba membawa satu kefahaman yang Islam ini menyeluruh, barulah kita boleh membina kekuatan tadi. Maka mereka pun disingkirkan dengan keras, disingkirkan dengan cara halus. Malahan ada di kalangan mereka dipenjarakan, ada di kalangan mereka dibunuh, ada di kalangan mereka dibuang negeri, dibuang negara, keluar daripada tanah air. Ini berlaku. Bila tengok ni, kena buang. Ramai atuk nenek kita yang kena buang. Pergi hantar ke Afrika, kena hantar ke India dan sebagainya. Hantar ke sana, dibuang negara. Kenapa? Sebab ni adalah merupakan ulama-ulama yang memang benar-benar mahu
kan, menegakkan kebangkitan Islam. Ini ulama ni dituduh pula macam-macam. Ini adalah penderhaka. Semua pahlawan-pahlawan dalam negara kita, ulama-ulama yang melawan penjajah pada zaman sebelum ni dituduh macam-macam. Inilah penderhaka, inilah penjahat-penjahat, pembelot negara, macam-macam lah disebut. Sampai hari ini pun sama juga. Jadi bahkan dihapuskan, malahan sebahagian daripada para ulama kita langsung dipadamkan nama-nama mereka daripada catatan sejarah. Kemudian ulama-ulama yang jiwanya rendah diberi pula gaji, diberi pula pangkat, lalu timbullah satu kefahaman baru, mazhab baru, ijtihad baru. Dia ijtihad lah ni, khilafiyah. Apa dia? Kita kena buat apa yang kita mampu. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberatkan, tidak dibebankan seseorang melainkan sekadar apa yang dia mampu. Maka keluarlah fatwa-fatwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan seorang melainkan apa yang dia mampu. Tak boleh ni, tak apa, kita kena ikut. Kan? Vaksin halal ke haram? Vaksin. Menteri Kesihatan tanya, vaksin haram ke halal? Saya kena semak. Ini doktor-doktor pakar kata bagus sebagai nak penyakit kita sebagainya ni. Waktu kata saya kena, tak boleh ustaz, tak boleh datuk, tak boleh datuk Seri, tak boleh. Kenapa? Kita dah beli dah vaksin, dah jadi polisi kerajaan. Kena halalkan. Bukan cek dulu halal ke haram. Beli dulu, baru tahu, tanya halal haram. Ini berlaku di negara kita ni kan. Jadi saya sebut kat sini, saya minta maaf noh. Saya sebut macam ini, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sedangkan Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ila akhirnya. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat yang lain, makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ni memanglah Allah tidak akan beratkan kita melainkan apa yang kita mampu. Allah tak akan beban kita di luar daripada kemampuan kita. Tapi Allah perintah apa? Takkan kita nak jadi lemah je sampai bila-bila, jadi mangsa sampai bila-bila, jadi orang yang dijajah sampai bila-bila, orang yang dipijak kepalanya sampai bila-bila. Takkan kita jadi orang yang dikontrol, dicocok hidung sampai bila-bila. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan Allah kata biarlah, tak apalah, duduklah dalam kelemahan, biarlah. Bukan. Sebab ada ayat lain Allah gambarkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan kamu persiapkan diri kamu, kamu sediakan diri kamu dengan segala kekuatan untuk menentang musuh-musuh yang ada. Segala kekuatan. Segala kekuatan. Jadi Allah perintah kita tingkatkan kemampuan kita. Daripada mula jadi agama, orang yang bertanggungjawab agama, daripada mula nanti takut sebab hilang gaji. Dah gaji banyak, dah kumpul duit banyak, sebelum ni tak dapat. Sebelum ni mengajar masjid dapatlah RM100 sejam agaknya. Dapatlah RM200 agaknya, paling-paling pun RM300 agaknya. Dah jadi menteri, dah jadi orang yang bertanggungjawab, orang yang ada amanah, mula-mula tu takutlah juga. Bila dah kaya, nak kaya lagi. Bila dah lama-lama tu, bisiklah pelan-pelan dengan kepimpinan yang ada kuasa ni. Kenapa? Kita kena bina kekuatan umat. Kerana ini perintah Allah. Allah perintahkan kita, siapkan diri kita. Jadi, kenapa tak boleh nak buat ni? Yang pertama, kerana dalam hati mereka ada keraguan, ada rasa was-was, ada rasa macam, tak apalah kot, macam itu. Tak mampu, atas alasan tak mampu. Sampai mati dia dalam alasan tak mampu. Maka jadilah dia penceramah-penceramah yang hebat. Sekali penceramah sampai 1,000 orang, 2,000 orang, 10,000 datang. Sampai jadi disebut pendakwah 1,000 umat. Digelar pendakwah 1,000 umat. Tapi cakap pasal apa? Cakap berkenaan dengan ibadah,
cakap berkenaan dengan masalah-masalah yang kecil-kecil, yang juz'iyah, yang asas tak cakap. Apa yang asas? Dan antaranya al-iman yang boleh bangkit dengan amal, amal yang boleh bangkit dengan kekuatan, kekuatan yang boleh bangkit dengan dakwah, tarbiyah, akhirnya menjadi orang yang membebaskan seluruh dunia, benar-benar duduk di bawah al-Islam. Tak ada. Setakat sejarah sejuta umat ada. Kalau nak kutip derma tu, setakat satu malam dapat 100,000 senang-senang aja. Bagi pusing aja dapatlah 100,000, 200,000. Tapi nak sebut kat sini, mana daripada 100,000 tu orang yang dia betul-betul boleh merubah masyarakat, membina kekuatan Islam. Di sinilah kita lihat kita ditimbulkan dengan was-was, rasa takut, rasa tak berani. Ini semua adalah merupakan pengaruh bisikan syaitan. Pengaruh bisikan syaitan. Ini semua strategi jahat. Mereka nak pisahkan kita daripada siasah. Maka hari ini berpuas hatilah. Mari kita sama-sama sepakat buat selawat ramai-ramai. Saya bukan menentang program selawat. Saya nak sebut sini, kita berpuas hati dengan program selawat ramai-ramai. Maulud, ceramah ramai-ramai. Tapi setakat seronok-seronok, ada nasyid, kan? Artis-artis pun dah patah balik kepada kita. Tapi siapa yang benar-benar membina kekuatan tadi? Siapa yang benar-benar membina kekuatan? Ini penipuan dalam sistem yang ada. Ini saya tak masuk lagi tajuk ni, kan? Demokrasi tak masuk lagi ni. Jadi bila kita faham yang ini, maka barulah kita akan mula melihat balik semula. Rupa-rupanya aku duduk di dalam jarum-jarum, dalam perangkap-perangkap penjajah. Siapa yang menjajah kita? Yang menjajah kita tu kita ingat, kan? Kita ingat yang menjajah kita tu British. British dah balik dah, tak ada dah British. Kita ingat yang menjajah kita tu, kan? Kita ingat Belanda. Kita ingat yang menjajah kita tu orang putih. Tak. Yang menjajah kita itu adalah, kan, iblis, dajjal, dan yang telah menggunakan jin, syaitan dan manusia. Syaitan kalau jin dan manusia, yang telah menggunakan nafsu orang yang telah hatinya dikotorkan dengan dunia. Maka sebab itulah kita nak sebut kat sini, sistem yang ada pada hari ini sebenarnya bukanlah satu sistem yang boleh membina kekuatan kita, tapi satu sistem yang akan memecah belahkan kita. Kerana itulah strategi dia. Itu strategi dia. Saya tengok jam dah 10.30. Saya tengok jam sudah dekat 10.30. Saya nak sambung lagi, kan, tapi masa tu, kan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kan, saya melihat banyak tulisan-tulisan daripada kalangan para alim ulama kita, juga termasuk daripada pimpinan-pimpinan akademik di universiti-universiti, terutamanya yang memang pakar bahagian kajian keagamaan, sosial dan sebagainya. Jadi ada di kalangan mereka yang telah menulis dan telah mengeluarkan tesis-tesis yang berkenaan dengan, kan, sistem kehidupan kita yang ada pada hari ini. Salah satunya, kan, disebut demokrasi. Baru-baru ni ada orang sebut demokrasi, kan. Demokrasi ni sebab apa? Sebab orang yang duk menghayati demokrasi ni jadi gila lah. Tak kira lah, kan? Dia jadi gila luar biasa. Sampai peringkat kerana demokrasi, dia boleh mengkafirkan orang. Dengan sebab kerana demokrasi, dia boleh membunuh orang. Dengan sebab kerana demokrasi, dia boleh mengkhianati negara. Jadi macam-macam. Jadi crazy lah. Dah jadi crazy. Jadi demokrasi ni, daripada 313 Masihi dulu, kan, dimulakan zaman Yunani lagi, kemudian dia naik sekarang ni demokrasi tadi nak sampai ke muncak dah. Sikit je lagi. Sampai ke muncak, nak sampai ke muncak dah ni. Sikit lagi, lepas tu jadi apa? Dia akan turun pula. Turun. Jadi sistem demokrasi ni telah berjalan, telah dijalankan dari zaman Yunani lagi dulu, dan kemudian telah dipopularkan oleh
Mereka yang sains ni, intelek, yang di belakangnya ada Dajjal lah. Kan? Kenapa? Kerana mereka nak melawan apa yang ada kepada kepimpinan gereja, kan? Kepimpinan gereja yang begitu mengawal, mengkontrol, authoritarian gereja tadi, maka mereka pun mempromosikan demokrasi. Kenapa? Memberontak kepada agama. Apa yang digambarkan oleh apa namanya, dalam apa ni, ajaran Kristian, Pop dia kata apa? Dia kata kita nak kembalikan apa namanya, hukum kepada kaisar, raja, dan apa nama, kat mana dia pergi lah, tak ada. Tapi pemerintahan kepada raja, kepada raja, dan agama kepada church, kepada ni. Dia nak buang agama daripada kehidupan lah. Tu cerita ringkas dah. Jadi sekarang ni benda ni yang sedang berlaku. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita tengok dia dah sampai ke puncak. Kemuncak ni, dekat kemuncak ni, lepas kemuncak ni apa? Jatuh. Dia bukan nak naik lagi dah. Sebab orang dah mula berfikir, tengok betul ke apa yang dia orang buat ni, betul ke? Jadi dah mula sampai puncak dan kemudian nak jatuh. Jadi dalam hal ini, maka beberapa para agamawan kita telah buat kajian secara adil, buat kajian, kan? Untuk melihat apakah hukum demokrasi dalam Islam. Apakah hukum demokrasi dalam Islam? Ini dia buat kajian. Dia bukan lagi hujah-hujah Quran dan Sunnah. Itu memang dah ada dah. Kita boleh cakap lah. Tapi sebab sini, tengok on the ground. Apa pandangan orang Islam tentang demokrasi ni? Jadi mereka dah buat kajian ni sekarang ni. Kan? Bukan lagi hanya sekadar berpandu kepada Quran dan Sunnah. Itu jelas. Quran Sunnah jelas. Nanti kita bincang nanti. Tapi nak sebut sini, dia buat kajian on the ground. Oh, Islam pandang demokrasi ni apa? Ini yang menarik ni. Saya bukan nak cakap apa yang saya buat, saya nak cakap apa yang orang buat. Pada masa sama saya bagi input sikit. Sebab apa? Supaya apa yang saya cakap ni, dia bukan lahir daripada agak-agak aja, bukan. Ini kajian mereka yang benar-benar melihat sistem yang ada, dan mereka telah menyatakan bahawa pandangan umat Islam ini kepada sistem demokrasi pecah tiga. Dia ada huraian panjang. Huraian panjang. Saya buat secara ringkas dulu supaya kita faham, lepas tu kita tengok apa dia cakap, kan. Ni saya nak cuba buat mukadimah je, lepas tu sambung. Besok ada apa? Besok ada panahan. Besok sambung malam lah, insya-Allah. Tajuk ni memang panas ya. Jadi orang Islam bila kita kaji tentang apa pandangannya tentang demokrasi ini, dari kalangan ulama alim, dari kalangan orang biasa, pecah tiga. Jadi rupanya demokrasi ini memecah belahkan orang Islam. Dalam pecah tiga tu ada pecah lagi. Jadi pecah tiga ni yang besar-besar. Ini kajian. Ini bukan sekadar kita ambil hujah. Hujah masing-masing ada hujah. Ada Qurannya. Ada... Tak ada suara? Ada suara tak? Cek. Ada suara. InsyaAllah. Takkan tak ada suara pula, kan? Dari tadi ya. Baik. Yang pertama secara ringkas. Nanti kita sambung nanti. Besok malam sambung, insyaAllah. InsyaAllah kita cuba buat besok malam. Pandangan yang pertama ialah bahawa orang yang mengikuti demokrasi ini kafir. Berat ni. Pandangan pertama, orang yang mengikuti demokrasi ni kafir. Sebab apa? Adalah sebab dia, hujah dia ada. Pandangan kedua, orang yang mengikuti demokrasi ini tidak semuanya kafir. Kan? Tidak semuanya kafir. Tetapi ada sudut-sudut yang kita boleh manfaatkan.
ada sudut-sudut yang kita boleh manfaatkan demokrasi ni. Ni pandangan nombor 2 pula. Maknanya tak kafir. Ada yang kafir, tapi ada yang kita boleh manfaatkan. Pandangan orang Islam yang ketiga pula, demokrasi ni halal. Dalam segala kondisinya, inilah mengikut suara terbanyak, kan? Tidak bertentangan dengan syariat Allah. Dan hukum demokrasi ini adalah satu perkara yang wajib kita perjuangkan. Maka yang ketiga ni, orang Islam kata demokrasi ni adalah perjuangan yang suci, yang boleh diperjuangkan. Siapa yang mati mempertahankan demokrasi, maka syahid fisabilillah. Ada orang cakap macam tu. Jadi orang Islam dari sudut sistem ni pun dia pecah 3. Jadi ini belum cerita lagi parti ni tak, itu minggu depan. Jadi sekarang ni daripada 3 ni, macam mana dia punya hujah dia, macam mana perkembangan, supaya kita faham yang mana satu sebenarnya hujah-hujah yang kita boleh pegang, satu yang kita boleh pegang, dan akhirnya insya-Allah kita akan dapat satu yang nyata. Kita tidak jadi orang yang ditipu oleh penjajah. Jadi nak tolak ke, nak terima ke, 50-50 ke, itu semua kita akan bincang esok malam insya-Allah. Kita akan masuk tajuk demokrasi, kan, dari pandangan umat Islam, hasil kajian yang telah dilakukan oleh universiti-universiti yang ada. Universiti yang ada, insya-Allah. Jadi kita tengok balik. Jadi mudah-mudahan kita akan berlapang dada dululah, berlapang dada. Jangan kita ni kan. Ada yang tak betul tu, tak betul. Kita akan cuba, kita akan buat bincang balik, dan kemudian lepas tu baru kita bincang. Lepas tu macam mana PRU 15 ni? Sebab ada orang kata tak payahlah ngundi langsung. Ada orang kata kena ngundi. Ngundi ni wajib. Kalau tak, ada orang kata tak apalah, nak undi pun boleh, tak nak undi pun tak apa. Macam tu kan. Pecah 3. Jadi insya-Allah kita akan bincang balik di mana hujah-hujahnya, di mana keadaannya, supaya kita faham. Ni bukan kita nak cakap apa, kita nak supaya kita buat sesuatu dengan kaedah syarak. Buat sesuatu dengan kaedah syarak yang betul jelas, tidak rosakkan akidah kita, tidak rosakkan pemikiran kita, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah bagi mereka yang baru masuk, bolehlah tengok daripada awal apa yang kita bincang-bincangkan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan satu pengajaran kepada kita, insyaAllah. Ramai tak nak mengundi ustaz, nanti kita bincang. Kalau tak sempat malam besok, kita bincang minggu depan. Satu sesi khas, sembang santai bersama Ansar. InsyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan kedudukan parti-parti ke apa. Kita bukan nak sokong mana-mana parti, kita tak ada terlibat pun dengan keahlian mana-mana parti, tapi insyaAllah kita akan cuba memberi pandangan dengan cara yang adil, mengikut kacamata Quran dan Sunnah, dan juga mengikut kacamata strategi bagaimana kita nak berhadapan dengan musuh yang ada pada hari ini. Tak ada nak mengundi ke, tak mengundi ke, makan tak minum ke minum, semua ada kaedah. Kita kena ikut syarak. Kalau ikut syarak, insya-Allah dapat pahala, insya-Allah. Kalau tak ikut syarak, bala, begitulah lebih kurang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa malam esok insyaAllah.